Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan dapat sekali lagi kita berhimpun, yang mana kita akan membaca ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50 di dalam nota bercetak berada pada muka surat 296. Dalam PDF soft copy, ayat 50 berada pada slide nombor 591. Jadi kita bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Okay, kita lihat terjemahan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, Allah firman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu dengan cepat mereka sujud melainkan iblis. Kemudian Allah mengatakan iblis itu berasal daripada golongan jin. Lalu dia menderhaka, lalu dia melakukan kefasikan terhadap perintah Rabb-Nya. Kemudian Allah bertanya kepada kita, justru itu, patutkah kamu hendak menjadikan dia, iaitu iblis dan keturunan-keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka itu ialah musuh bagi kamu. Maksudnya Allah bagi tahu kepada kita bahawasanya mengapa ada manusia dia jadikan iblis itu ikutan dia, pemimpin dia. Kenapa dia ambil musuh? Kenapa dia ambil musuh bapa kita dan musuh kita itu sebagai pemimpin? Kemudian Allah kata, amatlah buruk bagi orang yang zalim yang mereka mengambil pengganti, iaitu iblis, daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita perincikan ayat ini sebentar lagi, izinkan saya menerangkan sekejap apakah sebab Allah meletakkan cerita iblis ini pada ayat yang ke-50. Dan kalau kita perasan, peletakan ayat 50 kisah iblis ni, dia berada tengah-tengah dalam suratul Kahfi. Surah Kahfi ada 110 ayat.
cerita pasal iblis ni nanti ada ayat 50, 51, 52. Allah letakkan dia betul-betul di tengah ayat. Kenapa? Okey, kalau kita masih ingat waktu kita belajar mula-mula dulu, yang mana suratul Kahfi ini Allah menceritakan tentang 4 kisah. Ingat? Kisah pemuda yang masuk ke dalam gua, kisah seorang lelaki pemilik kepada dua kebun, dan nanti kita sampai pada bulan yang mungkin bulan yang ke-9 ke, kita akan masuk kisah Dzulqarnain, kisah Nabi Musa. Kita masuk bulan depan, Nabi Musa dengan Khadir. Dan bulan satu lagi kita masuk kisah Dzulqarnain. Kita sedia maklum bahawa keempat-empat kisah itu semuanya itu adalah ujian yang Allah beri kepada manusia. Ujian terhadap keagamaan, ujian terhadap harta, ujian terhadap ilmu, ujian terhadap kekuasaan. Kenapa Allah letakkan kisah iblis ini di tengah-tengah? Kata para ulama tafsir, nak menunjukkan bahawasanya manusia itu gagal dalam ujian. Antaranya adalah peranan iblis. Manusia boleh lupa tentang akhirat, terpedaya dengan dunia disebabkan iblis. Manusia boleh menjadi sombong kalau dia ada ilmu, dia pandai. Kisah Musa itu juga dikaitkan dengan iblis. Manusia boleh menjadi lupa diri apabila ada kuasa. Nanti kita kaitkan dengan kisah Dzulqarnain, juga disebabkan iblis. Okey. Secara spesifik, kalau kita nak kaitkan kisah iblis ni dengan ayat yang sebelum, tuan-tuan tengok dekat bahagian sebelah dia tu, kalau sebelum ini kita jumpa kisah manusia yang sombong. Ingat lagi kisah yang mula-mula ada ayat yang orang-orang kafir musyrikin yang pembesar-pembesar ni, dia kata, kami tak nak kalau jumpa kami bawa sekali orang-orang miskin. Kita masih ingat lagi ayat tu? Kemudian Allah datangkan kisah seorang lelaki pemilik kebun yang dia sombong tu. Jadi kenapa Allah letakkan kisah syaitan dekat sini, kisah iblis ni? Dia punya perkaitan dia adalah Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa iblis inilah makhluk pertama yang sombong. Maksudnya role model bagi makhluk yang sombong, yang jahat adalah iblis. Jadi pada ayat nombor 50 ini, mula-mula Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dulu, Allah pernah perintahkan malaikat supaya sujud kepada Adam. Lalu mereka sujud. Okey, sujud dekat situ, kalau kita tengok di dalam nota, kata para ulama, dia sebenarnya adalah sujud macam kita sujud solat tu. Macam kita sujud solat. Dia bukan sujud penghormatan, tapi maksudnya sujud memang seperti solat. Mungkin kalau ada orang tanya, boleh ke sujud macam tu kepada Adam macam kita solat? Jawapan dia, Allah yang perintah. Allah yang perintah, maka dia tidak ada isu. Kemudian pada ayat 50 ni, Allah kata semua malaikat sujud. Okey, tuan-tuan perhatikan huruf fa. Huruf fa dekat ayat nombor 50 tu, fasajadu. Dia berkata fasajadu. Okey, perkataan fasajadu, huruf fa kat situ, dia menunjukkan kepada perbuatan melakukan secara pantas. Fasajadu. Maksudnya cepat-cepat lepas Allah perintah mereka sujud, mereka terus sujud. Melainkan ada satu makhluk kamu sujud, iaitu adalah iblis. Okey, iblis tu siapa? Dalam ayat tu menerangkan iblis itu adalah daripada jin. Nampak tak ayat tu? Allah kata iaitu iblis, ia berasal daripada jin. Ayat ni menunjukkan bahawasanya iblis itu bukan malaikat. Sebab kita dengar ada yang mengatakan iblis itu adalah malaikat Azazil. Jawapannya ayat Quran ini membantah. Ayat Quran kata apa? Dia daripada jin. Dia bukan daripada malaikat. Okey, dalam nota ni saya ada nyatakan maklumat lanjut
Cuma kita tak sempat nak baca sebab waktu kita sangat terbatas. Saya boleh sebut ringkasan dia saja. Kalau kita nak bezakan, okey, iblis tu siapa? Iblis dia daripada kumpulan jin. Maksudnya jin ni umum. Maka jin, antara kumpulan jin itu adanya iblis. Iblis tu siapa? Iblis tu adalah jin yang kafir. Faham? Maksudnya ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Okey, tapi iblis daripada kumpulan jin. Sebab tu orang Melayu kadang-kadang, bukan orang Melayu lah, pernah dengar tak orang cakap sebaik-baik jin, seburuk-buruk manusia. Orang kata sebaik-baik jin, sebaik-baik jin, seburuk-buruk manusia. Seolah-olahnya manusia yang paling buruk itulah sebaik jin. Apabila kita baca Quran, kenyataan itu bercanggah dengan ayat Quran. Al-Quran mengatakan bahawa jin ini ada yang beriman. Betul tak? Manusia ada tak yang tak beriman? Ada tak manusia mensyirikkan Allah? Ada. Menunjukkan bahawa salah kenyataan itu. Yang sebenarnya ada manusia yang jahat, ada jin yang jahat. Ada manusia yang baik, ada jin yang baik. Itu jawapannya. Dalil dia, tuan boleh baca dekat sini. Saya datangkan surah jin. Sebab tu nak belajar pasal jin yang jenis baik beriman ni, kena study surah jin. Surah ayat nombor surah 72. Tu tak akan jumpa jawapannya. Jadi saya tak nak bincang, kalau bincang pagi ni pasal jin saja tak habis. Panjang tajuk dia. Okey, tapi kita nak nyatakan pada ayat tadi, Allah mengatakan kana minal jin, dia daripada jin. Maknanya ringkasan dia, jin ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi yang kafir itu adalah iblis dan juga syaitan. Okey, kita lihat dalam nota tu, saya sebut saja ya, kita tak sempat nak baca. Okey, kalau rujuk surah Al-Jin ayat 1 hingga 2 membuktikan bahawa ada jin yang beriman pada Allah. Boleh baca dekat nota tu. Begitu juga ayat nombor 11, ada jin yang soleh, ada jin yang tak soleh. Begitu juga baca surah Al-Jin ayat nombor 14. Okey, dah jelas? Okey. Izinkan saya terang sedikit. Okey, iblis. Okey. Tadi kita kata iblis daripada kumpulan jin yang kafir, betul? Okey, saya buktikan. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Ayat 34 kita akan jumpa Allah kata iblis tu apa? Wa kana minal kafirin. Betul tak? Allah kata dia daripada golongan kafir. Jadi kesimpulan dia, kalau ambil ayat 34 surah Al-Baqarah, Allah kata jin dia adalah kafir. Iblis dia adalah kafir. Ambil ayat 50 suratul Kahfi, kita gabung dua maklumat tu, maknanya iblis daripada jin. Ambil ayat 34 Al-Baqarah, jin yang kafir, maknanya iblis bukan malaikat. Okey, jelas kat situ? Okey. Kemudian syaitan saya tinggalkan. Okay, sikitlah supaya tak terkilan. Ada nota tapi tak nak baca. Okey, begini. Syaitan pula ustaz macam mana? Okey, syaitan dia bukan jenis, tetapi syaitan adalah karakter, sifat yang ada pada jin yang jahat. Jin yang jahat ada dua, iblis dan syaitan. Jelas Okey, syaitan dia sebenarnya bukan jenis, tetapi dia sifat. Syaitan daripada ru'ut syaitana bermaksud taba'ada. Syaitan maksudnya adalah jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada mentaati Allah. Itulah syaitan. Okey. Syaitan dia punya makna dia adalah makhluk yang jauh daripada mentaati Allah. Makna kata, kalau ada mana-mana makhluk Allah yang jauh dari mentaati Allah, dia itu adalah syaitan. Boleh faham?
Maknanya syaitan ni jangan dihadkan hanya pada jin. Manusia itu juga boleh dipanggil syaitan. Manusia dia bukan jin, tetapi dia itu mempunyai sifat jauh daripada mentaati Allah. Itu dipanggil syaitan. Okey, lihat pada nota tu. Okey, tengok gambar rajah ni. Maknanya kesimpulan dia, syaitan tu ada dua. Ada di kalangan jin, ada di kalangan manusia. Saya buktikan syaitan ada dua jenis, daripada kalangan jin, daripada kalangan manusia. Jawapan dia tengok suratul Al-An'am ayat nombor 112. Kita akan jumpa dekat situ. Cuba tengok tulisan yang dihijaukan dengan kuning tu. Allah kata syayatin insi wal jin. Okey, jelas ya? Okey. Boleh faham? InsyaAllah. Kalau baca nota tu, insyaAllah boleh faham. Sebab kita waktu tak panjang nak cerita. Boleh ya tuan-puan ya? Tapi kalau kita nak ikut panjang nak belajar, ada satu kelas hari Rabu pukul 10.40 pagi dekat ni. Kan dekat Mazda showroom tu, dekat atas tu. Ada kelas kita buat baru mula 2 siri. Kita memang belajar tentang cara-cara syaitan, iblis dia merosakkan anak Adam. Kita tengah bincang sekarang definisi-definisi ini. Setiap hari Rabu 10.40 pagi kita boleh pergilah kat Mazda tu, kat showroom tu. Saya tak ingat jalan Fuad rasanya, Ahmad Fuad tu. Kita boleh ikuti kalau nak belajar panjang lebar. Okey, kita ringkaskan. Okey, sekarang ni mari kita pergi kepada ayat yang tadi, perkataan fasik. Jumpa tak perkataan fasik tadi? Fasaqa. Okey, apa itu fasik? Okey. Fasik, kita selalu kata orang fasik kan? Okey, perkataan fasik. Okey, surah sajadah tadi pun ada sebut juga orang yang fasik kan? Okey. Fasik maksud dia apa? Fasik maksudnya adalah keluar daripada ketaatan. Maksudnya sesiapa yang dia tidak taat pada Allah, dia keluar daripada mentaati Allah, dia panggil fasik. Sebab tu kita jangan memfasikkan orang senang-senang. Kita pun boleh jadi fasik. Maksudnya perkataan fasik ni dia terpakai kepada mana-mana orang yang keluar daripada ketaatan. Okey, maknanya orang mukmin pun, orang Islam pun boleh jadi fasik, orang kafir pun boleh jadi fasik. Sebab keluar saja daripada taat Allah dia panggil fasik. Cuma dalam ayat 50 tadi, hatta dalam surah Al-Insad As-Sajadah yang imam baca tadi rakaat pertama, dalam Quran kalau jumpa fasik, kebanyakannya merujuk kepada manusia yang kafir. Faham maksud? Maknanya orang kafir ni, mereka tu juga dipanggil orang yang fasik. Jelas maksudnya dalam banyak-banyak manusia yang paling fasik adalah orang kafir. Sebab itu iblis tadi Allah mengatakan dia fasaqa an amri rabbih. Dia telah fasik kepada perintah Tuhan. Maksud dia apa? Dia telah keluar dari mentaati untuk sujud kepada Adam. Okey, jelas? Kemudian Allah menyebut tentang perkataan zalim dekat situ kan. Okey, apa itu zalim? Kan Allah menyatakan bahawasanya bi'salil zalimin. Allah kata amat buruklah bagi orang zalim. Ini satu lagi. Zalim dari sudut makna dia yang umum, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Okey, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Okey, pada ayat 50 tadi, kenapa Allah Ta'ala kata amat buruklah orang yang zalim itu mengambil syaitan sebagai pengganti? Kenapa Allah panggil mereka orang zalim? Okey, cuba tengok dekat nota tu. Orang zalim pada konteks ayat itu, mereka telah meletakkan iblis dengan zuriat dia sebagai kawan. Sepatutnya siapa yang perlu diletakkan sebagai pemimpin yang kita kena ikut, yang kita kena dengar? Siapa? Sepatutnya Allah.
tempat Allah itu sepatutnya dijadikan sebagai pemimpin, tapi telah ditukar iblis jadi sebagai pemimpin dengan zuriat dia. Itu yang Allah mengatakan, siapa-siapa yang tukar Allah itu bukan sebagai aulia, maka Allah kata itu adalah manusia zalim yang amat teruk kezalimannya. Okey, boleh faham? Dalam ayat 50 tu juga memberikan kita jawapan bahawa iblis ni ada zuriat dia. Itu secara umum. Maksudnya dia pun ada anak-anak dia. Cuma jangan tanya saya, bila mereka mendirikan rumah tangga, ada orang tanya soalan macam tu. Jawapan dia wallahu alam. Tapi Tuhan kata, Allah kata dia ada zuriat. Okey, selesai dekat ayat ni. Dan yang paling penting kita tutup sedikit maklumat pada pagi ni dengan tindakan selepas tadabbur. Dia dah mati dah sekejap sebab kita pun sebenarnya dah 20 minit mungkin tak sempat kot. Sebab ada panjang sedikit maklumat dia. Okey. Untuk teladan dia, saya minta kalau tuan-tuan lihat muka surat nombor 311 tu, insya-Allah hari Isnin akan datang kita akan perincikan lagi. Tak perlu terkejar-kejar. Terkejar-kejar ni pun sebenarnya adalah sifat iblis. Tergopoh gapar. Tadi cerita pasal iblis, tiba-tiba nak tergopoh gapar ni. Kan Nabi pesan at-ta'anni minallah. Berperlahan ini dari Allah, bertenang-tenang. Wal ajlatu minasyaitan. Terkelang kabut tu ia adalah daripada syaitan. Nasib baik kita tak terpedaya oleh syaitan pada pagi ini. Baik, minggu depan kita sambung. InsyaAllah hari Isnin kita masuk kepada teladan. Ada banyak teladan yang kita akan bincangkan pada ayat nombor 50. Boleh tuan-tuan? Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari Jumaat ini merupakan penghujung bagi tahun ini. Maknanya hari Isnin depan kita jumpa tahun depan lah. Isnin depan kita jumpa tahun depan. Bulan Muharram. Okey. Bulan 7 ni alhamdulillah kita dah sampai ayat nombor 50. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan ni kalau ikut cara bentang macam ni, setiap satu bulan kita boleh habis 25 ayat. Jadi ini adalah bulan yang kedua kita dah masuk 50 ayat bersama dengan teladan-teladan dapat belajar pengajaran dengan hadis yang menjadi sokongan dan juga ayat-ayat Quran yang lain. Jadi kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah kerana Allah mempermudahkan, melapangkan urusan kita dalam setiap pertemuan kita. Jadi salah silap, kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Kita jumpa insya-Allah tahun hadapan hari Isnin bulan Muharram, kita akan perincikan ayat yang ke-50. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.